Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 bijak. Okey, cikgu sebutkan nama kelas 4 bijak. Dah lama cikgu tak sebut nama ni. Muhammad Haikal Daniel, Muhammad Syakir Hasif, Syahril Ikmal Ashraf, Abidah, Fatin Syabila, Nur Atira dan Nur Irfan Nakwan. Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey, baiklah, harap kamu sudah bersedia untuk belajar pada hari ini. Kita akan teruskan pembelajaran kita dengan tajuk bahan mentah. Apakah yang dikatakan bahan mentah? Okey, bahan mentah ialah bahan yang perlu dimasak terlebih dahulu. Tak boleh dimakan mentah. Okey, tidak tahan lama jika tidak disimpan dalam peti sejuk atau peti sejuk beku. Okey, kalau kita biarkan dalam suhu bilik, maknanya makanan tersebut, bahan mentah tersebut akan rosak. Okey, pemilihan bahan mentah sebelum dibeli amat penting. Ini kalau kamu pergi pasar raya, nak beli bahan mentah macam ikan, udang, sotong, okay, sayur-sayuran hijau. Jadi kamu mesti memilihnya dengan betul. Okay, jangan beli yang sudah rosak. Pilih bahan mentah yang segar. Okay, yang segar kerana ianya dapat mengekalkan rasa dan persembahan makanan yang kita masak tersebut. Okay, kalau kita beli contoh, kita beli salad yang dah kuning, jadi bila kita hias makanan kita, jadi tak cantik. Kalau kita beli ikan yang tidak segar, yang dah berbau, jadi kalau kita masak, dia akan merubah rasa makanan tersebut. Itulah pentingnya pemilihan bahan mentah. Okey, kita pergi kepada satu persatu apakah yang dikatakan bahan mentah. Okey, terbahagi kepada beberapa bahagian. Okey, iaitu karangan laut. Okey, karangan laut seperti sotong, udang, ketam, kerang, itu adalah jenis karangan laut yang bercengkerang lah. Okay, ianya semasa memilih barang-barang karangan laut ini, pastikan ia tidak berbau, okay? Tidak berbau, tidak busuk, bentuknya pun elok, tidak lembik. Kamu kena pegang, masa kamu nak pilih tu kena pegang sikit, okay? Dan tiada bahagian yang tertanggal. Okay. Buang bahagian yang diperlukan itu adalah salah satu daripada ciri-ciri bagaimana kita hendak membersihkannya. Okay, untuk kita masak ataupun kita makan. Okay, basuh dan cuci dengan air bersih sebelum kita masak. Okay, dan juga kaedah memasak untuk jenis karangan laut ialah grill. Okay, kita boleh guna pan fry, mencelur. Okay, kita boleh guna carak, mereneh, merebus dan broil. Okay, seterusnya ialah jenis ikan. Okay, jenis ikan ini ialah ikan jelawat, ikan kembung, ikan merah. Ni antara jenis-jenis ikan lah. Okay, ikan siakap, ikan tenggiri. Okay, cara memilih dia masih sama seperti karangan laut tadi, iaitu berbau segar, mata menonjol dan bersinar, isi pejal, okay, dan juga tidak melekat. Okay, kemudian insang berwarna merah. Okay, insang berwarna merah yang ini. Okay, cara untuk menyediakannya, cara untuk membersihkannya, kalau ikan yang bersisik, kita buanglah sisik dia, gunting sirip dan ekornya. Okey, insang perlu dikeluarkan dan isi dalam perut juga perlu dikeluarkan. Basuh bersih dan garam, menggunakan garam kasar ataupun asam jawa. Okey, ini adalah petua ni. Okey, ini petua orang tua-tua ni. Kita perlu ikut kadang-kadang petua orang tua-tua ni sangat bagus sebenarnya. Okay, untuk menghilangkan rasa hanyir, bau busuk kan. Okay, kalau ikan darat perlu dicuci dengan daun serai. Darat tu maksudnya apa ikan darat? Ikan darat ni ialah ikan sungai, bukan ikan laut. Ikan laut dia kurang berbau kerana dia berada dalam air masin. Okay, kalau ikan darat ni, ikan sungai, kita perlu bersihkan dia betul-betul. Okay, ketua mengatakan bersihkan dengan serai, okay, garam kasar, asam jawa dan juga limau nipis untuk membuang bau hanyir. Kaedah memasak untuk jenis ikan kita boleh grill, okay, boleh goreng, rebus, okay, boleh steam dan juga mereneh. Tengok kepada resepi apa yang hendak kita masak. Contoh, kalau ikan cakap nak masak steam, okay. Kalau ikan pari nak buat asam pedas. Jadi kita gunalah kaedah memasak yang mana yang sesuai untuk resepi tersebut.
Okey, seterusnya bahan kering. Tadi bahan mentah yang agak basah, sekarang ialah bahan kering. Bahan kering, apakah itu bahan kering? Bahan yang telah dikeringkan sama ada telah dimasak ataupun yang mentah. Okey, bahan dikeringkan melalui sinaran matahari. Okey, haba kering ataupun haba lembap dengan sedikit pengawet. Ni contohnya kalau ikan masin. Okey, dia dibuat menggunakan garam sedikit, garam sebagai pengawet dan dijemur di bawah sinaran matahari. Okey, jadi dari klasifikasi jenis-jenis bahan kering ialah bijirin. Yang pertama ialah bijirin. Apakah jenis bijirin? Okey, barley, beras, gandum, pulut, oat ni adalah jenis bijirin dan kita masak semua bahan-bahan jenis bijirin ini menggunakan dua kaedah iaitu merebus dan juga mengukus. Okey. Tapi untuk menggunakan teknik ini, kita kena tahulah apakah resepi yang nak kita gunakan. Okay, contoh kalau kita nak minum air barley, kita rebuslah beras barley ni, bijirin barley ni. Jadi cara memilihnya ialah tidak berbubuk. Okay, tidak ada bubuk macam ada satu serangga dalam dia. Okay, tidak bau hapak. Kalau yang lama memang dia akan berbau dan juga tidak hancur. Okay, perlu direndam. Okay, direndam dan dibasuh terlebih dahulu sebelum kita masak. Basuh bersih-bersih. Contohnya kalau beras ni kan, kalau beras kalau kita nak tanak nasi, kita perlu basuh bersih-bersih, kemudian barulah boleh ditanak. Baiklah, ini adalah bijirin, bahan kering bijirin. Yang kedua ialah hasil bijirin. Apakah yang dapat dihasilkan daripada hasil bijirin tersebut? Okey, jadi daripada beras kita dapat tepung beras, tepung gandum, tepung jagung, bihun dan juga ubi. Okey, cara pemilihannya ialah sama juga, tidak bubuk, tidak bau hapak, berwarna putih. Okey, untuk menyediakan makanan yang menggunakan hasil bijirin ini, ia perlulah ayak terlebih dahulu untuk membuang benda asing yang terdapat dalam tepung tersebut. Contohnya macam bubuk, okey. Dibancuh dengan cecair seperti susu dan juga santan dan juga air. Okey, kemudian kaedah memasak dia bolehlah kita guna goreng. Okey, kalau tepung beras, tepung gandum nak buat jemput contohnya, kita guna kaedah menggoreng. Okey, kukus buat kuih. Tepung beras, kita gunakan tepung beras untuk buat kuih. Cara mengukus, okey, kita gunakan perlu kukus. Okey, mereneh, okey, dan juga membakar. Okey, seterusnya yang ketiga, kekacang. Kekacang ialah sejenis bahan kering yang diklasifikasikan kepada beberapa jenis iaitu kacang tanah, kacang merah, kacang soya, nak buat air soya, badam ni antara jenis contoh-contoh lah. Badam, walnut itu adalah jenis kacang. Cara memilihnya ialah tidak berbubuk, tidak berbau hapak dan bentuk masih kekal. Kalau kamu pergi kedai, kamu tengok contohnya kacang tanah ni dah hancur sangat dah. Tu jangan belilah, tu mungkin yang lama kan. Okay. Cara menyediakan dicincang dengan pisar. Cara menyediakan maksudnya basuh bersih-bersih, cincang ataupun sekarang kita guna blend yang contoh nak buat nasi impit kan, yang ni impit. Yang ni biasa kita buat ABC yang kita rebus sahaja. Okey, membakar mereneh selok fry. Badam biasanya kalau untuk yang diet kita gunakan badam ini sebagai salah satu daripada kudapan, okey, dan kita panggang. Okey, kita panggang dia. Okey, seterusnya ialah rempah ratus. Okey, rempah ratus banyak, buah antaranya di sinilah buah pala, kayu manis, lada hitam, asam keping, rosemary, oregano, basil, bay leaf ni adalah yang English punya. Kita mesti menggunakan di sini. Senang je untuk mendapatkannya. Biasanya kita akan gunakan dalam lasagna kan, western food. Okey, cengkeh, lada hitam, kayu manis, semua ni dalam masakan tradisional Melayu. Okey, cara memilih dia tidak berbubuk, tidak berbau hapak. Biasanya benda mentah yang kering memang ini sahaja dia punya point untuk kita memilih dia. Kamu kena ingat yang ini sahaja ya, bentuk dia masih kekal, masih berbau asal. Contohnya kalau kayu manis ni, yang lama memang tak ada bau dah. Ni yang ni. Okey, yang ini adalah bunga cengkeh. Bunga cengkeh ni bay leaf. Okey, kemudian yang ini bunga lawang ni. Ini yang baru-baru memang dia bau dia wangi. Ia dah lama dia akan hilang bau tersebut. Okey, cara menyediakan basuh ataupun direndam seketika. Okey, untuk masak menggunakan rempah-rempah. Sama ada kita merebus, buat sup tulang, kita rebus.
Okey, kita bakar, kita adunkan beberapa rempah tersebut dengan daging ayam dan kita buat sate. Contohnya itu salah satu daripada kaedah memasak dia, dan juga kita renek buat sup, buat ayam renek. Okey, ada lagi tak selepas ni? Okey, rempah dah ada 4 dah. Klasifikasi bahan mentah. Okey, dan lain adalah seperti inilah. Pucuk, ikan jeruk, ikan masin, cili kering. Okey, cara pilih dia mestilah yang tidak busuk ataupun tidak rosak. Dan cara untuk menyediakannya, direndam dan dibasuh bersih. Kaedah memasak, merebus, merenek dan juga shallow fry. Okey, aku rasa itu sahaja untuk hari ini. Okay, kita pergi kepada latihan. Tugasan hari ini 30 Ogos 2021, jawab soalan di sebelah sebagai latihan pengukuhan untuk hari ini. Selamat mencuba. Okey, ada 4 soalan di sini. Senang saja, rujuk kepada nota yang telah cikgu ajar tadi. Okey, dengar je video ni dan insya-Allah kamu boleh jawab. Boleh juga rujuk kepada lembaran kerja yang telah cikgu bekalkan. Okey, sampai di sini dahulu kelas kita untuk hari ini. Terima kasih cikgu ucapkan kerana sudi mendengar dan selamat menjawab latihan. Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye.